الذي لا الله ولا يوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أمرك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan al-fadhil yang dimuliakan di majlis Fadil Ustaz Faisal yang hormat kita, dimuliakan si Surah, dimuliakan Abu Surah, dimuliakan sahabat saya Ustaz Zamri, dimuliakan tuan-tuan muslim muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah allazi tatimu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli syai' kullu min Allah wa kullu ila Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Okay. Sekali puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian Rabbul Alamin. Sekali puji bagi Allah Ta'ala tatimu shalihat, yang telah menyempurnakan kepada kita yang baik-baik. Tatimu shalihat. Sekali puji bagi Allah Ta'ala ala kulli hal, atas apa jua keadaan. Apa jua keadaan, atas apa jua keadaan susah, senang, suka, duka, syukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli syai'. Sekali puji bagi Allah Ta'ala ala kulli syai', atas segala sesuatu. Sekecilnya, besarnya, banyaknya juga daripada Allah. Karena kulluhu minallah, semuanya mai daripada Allah. Karena wa kulluhu ilallah, semuanya kembali balik kepada Allah. Dan selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena baginda merupakan pintu gerbang untuk kita sampai kepada Allah. Tanpa baginda, maka amal kita tak sampai kepada Allah. Tanpa baginda, kita tak kenal Allah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW itu pintu gerbang. Maka wajarlah kita, wajiblah kita untuk memuji baginda dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa khabar semua tuan-tuan? Saya orang jauh mai. Jauh sangat malam ini sampai. Pukul 7 tadi isteri tanya, abang tak keluar lagi ke? Lewat pukul 7. Malam ni abang kuliah ceramah dekat Kampung Tengah. Ya ke? Patutlah. Tak gerak lagi. Biasa saya pukul 6.30 saya akan mula bergerak lah. Jika jauh kuliah itu 6 suku atau pukul 6 dah mula keluar. Di malam ni memang saya kosongkan masa jemputan Ustaz Faisal. Jika Ustaz Faisal dah jemput, saya akan cuba usahakan juga untuk hadir ke Kampung Tengah ini, sebab sangat dekat dengan saya. Dan wajarlah saya jika saya hanya pergi di luar sahaja, maka tempat dekat dengan kampung saya tak hadir. Tapi sebenarnya saya segan dengan tuan-tuan. Allah Rabbi.
baik di surau Sungai Petai pun Ustaz bagi Ustaz Adilan nak mengajak. Tuan-tuan, seperti kata Ustaz Faisal tadi, untuk kita ulang kaji, untuk kita memperingatkan kembali kisah Nabi, kisah Rasulullah ini. Tujuannya apa? Bukan datang untuk mengajar yang tuan-tuan tak pandai, tidak. Tuan-tuan, tujuannya untuk kita ambil peringatan. Wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Untuk kita kemaskan kembali amal kita kepada Allah. Setiap hari adalah hari baru bagimu, di mana hari itu bersumpah kepada Allah, sesungguhnya aku dah hari baru bagimu. Maka bila mana terlepas hari ini, takkan berjumpa lagi kamu dengan aku, kata hari itu. Dia bersumpah dengan Allah. Maka kita bertemu hari ini semula dengan keadaan tarikh yang sama, waktu yang sama ini, bila masa di yaumil akhirat nanti baru jumpa balik hari ini. Maka berlalunya hari ini akan berulang lagi, tuan-tuan. Baik itu, bersyukur, berdoalah kita kepada Allah, semoga Allah tambah amal kita. Semoga Allah tambah amal kita sesuai dengan umur kita bertambah. Semoga ya Allah tambahkanlah juga amalku ya Allah. Maka sebab itu kita baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta Allah Taala kekalkan hidayah kepada kita. Hidayah itu tak hilang. Maka dalam kitab Hikam disebut, jangan kamu bergembira atas amalmu, tapi bergembiralah atas kurniaan Allah kepadamu untuk beramal. Begitu. Maksudnya, tuan-tuan, ada amalan yang Allah kurnia kepada kita dan ada ketikanya kita tak dikurnia oleh Allah untuk beramal. Maka umur kita bertambah tapi amal tak bertambah. Maka kita doa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala kurnia kepada kita amalan. Seiring umur kita bertambah, biar amal juga turut bertambah. Semoga, tuan-tuan, tujuan kita ceramah ini juga, kuliah ini, untuk kita ni lebih kenal kepada Allah. Kerana semakin hari kita semakin hampir nak balik kepada Allah. Jika kita naik kapal terbang untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah ataupun ke Madinah Munawwarah, mungkin hampir kapal terbang tu nak landing, nak sampai, nampaklah cahaya lampu-lampu di mana Jeddah itu atau Madinah itu. Maka berkobar-kobarlah kita. Bila mana kapal terbang beritahu, sila tuan-tuan pakai tali pinggang keledar, tinggal setengah jam tak sampai nak landing, maka gembiralah, gegap gembita, berseronoknya kita sebab semakin hampir. Bila hampir kapal terbang dah nak mendarat, buka tingkap, nampak cahaya, nampak gambar, suasana, semakin berbunga-bunga hati itu gembira sebab semakin hampir, tuan-tuan. Allah Rabbi. Maka begitu juga bila mana kita nak balik ke Malaysia, sampai kepada KLIA, kapal terbang nak mendarat dekat Subang, hati itu gembira alang kebalang sebab sudah sampai ke tanah air dan bas bergerak sampai ke Taiping. Maka berbunga-bunga rindu nak berjumpa dengan kampung halaman keluarga kita. Maka, tuan-tuan, semakin hampir, semakin kita rasa gembira dan seronok, suka. Maka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sewajarnya dalam hadis kursi Nabi sebut, Allah Ta'ala berfirman pada hadis kursi, Allah kata, barang siapa suka untuk bertemu dengan aku juga suka untuk bertemu dengannya. Barang siapa tak suka untuk bertemu dengan aku juga tak suka untuk bertemu dengannya. Maknanya, tuan-tuan, dan sepatutnya, sewajarnya, dan kita kena bersungguh-sungguh kita nak balik kepada Allah. Maka kita semakin hampir nak balik. Bila semakin hampir, maka kita kena semakin kenallah kepada tempat yang nak balik. Jika kita nak balik tapi kita masih lagi bingung, kita tidak ada perasaan gembira dan seronok dan suka dan bersungguh-sungguh bersiap sedia nak balik. Jika kita kata kami pergi umrah, okey, lagi sehari 2 hari nak balik, kemaskan beg, kemaskan pakaian, packing beg siap-siap, maka jemaah akan packing beg siap-siap sebab nak balik dah, ready siap-siap. Itu kita tahu tarikh. Jadi kita ini, kita tak tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nak balik kepada Allah. Kita tak tahu time kita bila, tengah makan, tengah minum, tengah mengaji, tengah pergi kebun, Allah boleh ambil jemput kita bila-bila. Sebab itu kata Syekh Zainal Asri, bersiap sedialah setiap hari untuk kita ingati mati, untuk kita beramal kepada Allah. Maka jalannya, persiapan itu antaranya melazimilah diri kita, tuan-tuan, mulai saat ini untuk solat taubat setiap hari, jangan tinggal. Allahumma shalli ala Muhammad.
Hadirin yang dikasihi oleh Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Subhana, surah Al-Isra, ayat yang pertama. Allah mulakan dengan kalimah Subhana, maha suci Allah. Nanti kita akan kupaskan sedikit mukadimah tajuk ini. Kalimah Subhana, kalam ini untuk kita pegang kuat-kuat. Allah letak pada ayat ini maha suci. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Bila sebut telah ni dah berlaku dah. Telah. Kami telah pergi ke Taiping, telah pergi. Maksudnya benar dah berlaku dah. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menjalankan bi'abdi, hambanya. Maka dikupaskan pada syarah ulama. Kenapa Allah tak sebut dengan nama bi Muhammad? Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Sedangkan kisah ini tokoh utama, watak utama ialah Rasulullah. Tapi Allah tak sebut nama. Allah letak dengan bi'abdi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Ini kita akan tengok nanti dikupaskan kenapa disebut hamba. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Muhammad. Dan mereka itu Muhammad. Pada malam hari berlaku peristiwa ini, Allah memperjalankan, bawa jalan. Pada syariat itu dikatakan bawa jalan. Maksud kita kata setelah bawa jalan Ustaz Zamri ke Taiping. Kemarin setelah pergi ke Taiping dengan Ustaz Zamri, bermaksud tuan tu pergi bersama, berlaku. Tubuh dan jasad tu pergi, bukan roh saja. Tubuh dan jasad sekali, dengan roh sekali berlaku. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Muhammad, pada malam hari. Peristiwa ini berlaku tuan-tuan pada waktu malam. Sedikit kesempatan kita akan sebut. Disebut kenapa berlaku waktu malam, kenapa tak berlaku waktu siang. Malam ini, malam merupakan waktu yang paling dekat dengan Allah. Malam merupakan banyak peristiwa berlaku pada waktu malam. Seperti mana berlaku Lailatul Qadar juga malamnya. Tuan-tuan, Nabi pergi berhijrah malamnya, berlaku malam. Dan pada sunnah Nabi juga, Nabi SAW bila bermusafir, sunnahnya kita mula waktu malam, sunnahnya. Nak musafir, nak pergi, nak bergerak pergi jauh-jauh, sunnahnya bergerak waktu malam. Sampai sangat gerak malam. Ada sunnahnya. Allah Ta'ala akan memendekkan waktu itu. Umpama contoh, hikmah-hikmah yang lain, banyak perkara. Dan waktu malam itu sesuai digunakan. Baik, daripada mana yang menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari? Daripada Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allah membawa jalankan Nabi, daripada Makkah Al-Mukarramah sampai ke Palestin. Yang kami berkati sekelilingnya. Disebut Allah berkati di sekelilingnya. Sepanjang perjalanan itu bumi-bumi Anbiya, bumi-bumi di Syam merupakan bumi yang penuh keberkatan. Disebut pada syarah kenapa dikatakan bumi itu diberkati. Allah berkati pada bumi-bumi itu. Bumi Palestin, bumi-bumi di tanah semenanjung Arab itu, di mana di Syam, di Palestin. Kawasan-kawasan itu merupakan bumi yang penuh dengan keberkatan yang Allah berkati. Berkat lagu mana? Di situlah adanya jasad-jasad Anbiya, para wali Allah. Di Palestin itu lahirnya, di tanah Arab itu lahirnya banyak para nabi dan roh dan jasad itu disemadikan di tempat itu. Para ulama, para wali Allah. Dan di akhir zaman nanti Palestin, kawasan Masjid Aqsa itu merupakan tempat akhir nanti. Kawasan menjadi pusat pemerintahan Islam di waktu kiamat, di waktu akhir zaman, di zaman Imam Mahdi nanti dengan Nabi Isa AS. Kekuasaan pemerintahan dipindah pada Syam dan kawasan-kawasan sekitarnya itu nanti. Bumi yang Allah berkati. Bermulanya di situ, nanti akan berakhirnya akhir zaman nanti juga di situ nanti. Subhanallah. Dan kami berkati sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami.
Allah nak tunjukkan kebesaran Allah kepada kita, kepada Nabi dan kepada kita. Maka kita baca kisah ini tujuannya untuk lihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah. Kami sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanallah. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka pada keutamaan Aisyah mengatakan, kana Rasulullah yaqra'u min kulli lailatin Bani Israil wa Zumar. Surah-surah ini di antara surah-surah yang Rasulullah sangat suka membaca, gemar membaca. Surah Az-Zumar, surah Bani Israil, yakni surah Al-Isra. Nabi sentiasa membaca, disebut sebagai surah-surah pilihan. Hadirin sekalian, dalam Al-Quran ada surah-surah yang mana Nabi jadikan sebagai keutamaan untuk membacanya pada setiap malam. Dan Nabi tak tidur sehingga Nabi baca surah itu terlebih dahulu. Maka tuan-tuan kena ambil ingatan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi atau kama qala. Nabi sebut bacalah Quran. Maka tuan-tuan semak pada diri kita. Jika setiap hari tuan-tuan engkau surat Al-Quran tak bergerak, awas, hati-hati. Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran. Sunyi Quran ni akhir nanti, dari kiamat nanti akan datang kepada kita untuk bagi syafaat di ashabi, untuk tuan yang baca Quran tu. Bacalah Quran sampai kita jadi tuan. Maksud Quran tu, surah tu akan datang kepada kita. Baca surah yang kita baca akan datang kepada kita. Kita baca Al-Mulk, Al-Mulk tu akan datang kepada kita. Surah Az-Zahrawain, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran disebut Az-Zahrawain, akan jadi pembela kepada kita. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, surah ini akan berkata kepada kita, kamu wahai si fulan, kamu berdiamlah, jangan berkata apa-apa. Kami dua surah ini akan membela kamu sampai masuk syurga, bercakap bagi pihak kamu. Maka tuan-tuan, pada umur yang ada kita hari ini, Al-Quran kalau setiap hari tak bergerak muka surat, tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Nak jawab apa kepada Allah? Tanda cinta kepada Allah disebut dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Tanda cinta kepada Allah, dia mesti cinta Al-Quran. Tanda cinta Al-Quran, dia mesti cinta Nabi. Tanda cinta Nabi, dia mesti amal sunnah Nabi. Cukuplah dekat tu, tuan-tuan. Maka paling tidak disebut oleh Ustaz Wadiano dalam kuliah dia, baca satu ayat pun dikira kita baca Al-Quran. Maka dalam hal ini tuan-tuan, mulai malam ni kita nak masuk bulan Sya'ban, nak masuk bulan Ramadan nanti, kita kena start sekarang. Kita start sekarang untuk baca Quran. Bukan kita start Ramadan tu. Disebut Rejab tu bulan kita menyemai. Bulan Sya'ban tu bulan untuk kita menyiram. Bulan Ramadan tepat masa kita untuk menuai. Begitu. Maka dia berazam nak ambil Ramadan, Sya'ban dah, Rejab dah mula dah, tuan-tuan. Sebab Rejab ni bulan kemuliaan, berlakunya peristiwa yang besar, dan Rejab juga berlaku peristiwa yang begitu menjadi titik tolak yang terjadinya Isra ini. Bulan Rejab juga sebut bulan kedukacita. Kita akan tengok berpunca peristiwa Isra ini. Sebelum itu Nabi Muhammad SAW telah melalui satu peristiwa yang sangat menjadikan, yang disebut tahun itu, tahun yang ke-10 itu tahun dukacita Nabi. Maka kalau kita begitu semangat nak buat Isra wal Mi'raj ini, maka tidak eloklah kita tidak menyebut peristiwa sebelum itu yang mana menjadi asbab berlakunya peristiwa Isra ini, di mana tahun itu merupakan tahun yang Nabi amat dukacita sekali. Kenapa? Tahun yang ke-10 kenabian itu, bapa saudara baginda Nabi Abu Talib telah pun meninggal dunia. Dan tak cukup dengan kesedihan itu, selepas selang beberapa hari kemudian, isteri baginda Nabi Sayyidatina Khadijah meninggal dunia pula. Subhanallah. Bayangkan, orang kuat baginda telah pun meninggal dunia. Maka Nabi amat sedih dan duka cita sekali. Untuk mengobat hati Nabi yang duka cita itu atas tentangan orang kafir Quraisy di Mekah itu, maka Nabi membawa diri mencuba untuk pergi berhijrah, untuk pergi berdakwah, pergi ke Taif. Ini Ustaz, kita pergi ke Taif berapa jam sampai kan? Tapi Nabi daripada Mekah ke Taif, tuan-tuan, 10 hari.
Sehingga riwayat sebut 10 hari dengan anak angkat baginda Zaid berjalan kaki 10 hari dan keadaan panas terik, kering kontang, pergi ke Taif untuk berdakwah kerana nak bawa hati dah disedih berlaku di Mekah, kesedihan yang melanda itu, maka Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Lepas tu saya kalau pergi umrah sampai ke Taif tu, maka kami akan bagikan tazkirah kuliah kepada jemaah di Taif. Bukannya Taif semata-mata seronok nak pergi beli buah-buahan saja ustaz. Ini tempat kedai buah tutup dah kan. Tapi Taif ini tempat bermulanya titik penuh dan tumpah darah Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam ke Taif untuk berdakwah. Sampai Nabi dihina dan dicaci dan dibaling. Sampai luka, darah melecet ke kasut Nabi. Begitu banyak. Sampai malaikat yang penjaga langit, penjaga bukit dan gunung datang untuk menawar diri untuk menghempak penduduk di bumi Taif. Maka kesedihan yang melanda itu ditimpa, sedih yang bertimpa-timpa. Subhanallah. Maka akhirnya bila mana sedih yang bertimpa-timpa inilah, maka Allah Ta'ala hadiahkan atas kesedihan itu dengan Allah menjemput baginda Nabi untuk Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka balik pada perkara tadi, surah Al-Isra ini di antara surah disebut sebagai surah Bani Israel, surah Al-Isra dan surah Az-Zumar, yang mana setiap malam Nabi baca surah ini. Antara surah yang lain Nabi baca, Nabi tidak akan tidur. Dalam satu hadis lain Nabi disebut Nabi tak akan tidur selagi tak baca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Subhanallah. Maka pada kita ini yang nak balik pada Allah, awal tajuk kita sebut tadi, tuan-tuan nak balik tak? Kena balik. Balik tak balik? Kena balik. Balik nak balik cara paksa atau balik dengan rasa rela? Yang mana kita pilih? Bila balik dengan cara paksa, tuan-tuan, berat bagi kita. Maka kita balik dengan penuh hati gembira kepada Allah, maka Allah gembira dengan kita. Sebuah hadis kursi, barang siapa suka untuk bertemu denganku, aku juga suka untuk bertemu dengannya. Barang siapa tidak suka untuk bertemu denganku, maka aku juga tak suka untuk bertemu dengannya. Kerana apa? Hubbud dunia wa karahatul maut. Kita cinta dunia dan kita takut kepada kematian. Maka kita rasa tak bersedia lagi, tak bersedia lagi, tak bersedia lagi. Tuan, kalau mati, kalau Allah ambil nyawa tuan sekarang, bersedia tak? Oh, tak bersedia lagi. Tuan-tuan, memang. Maka bersiap sedia itu kena usaha, jangan kita duduk nganga-nganga. Orang yang bersiap sedia nak balik pada Allah itu, dia sentiasa menjaga waktu dan masanya. Solatnya dia kena jaga, Al-Qurannya kena jaga. Maka tanda dia jaga Quran, setiap malam dia kena baca. Jika kita duduk-duduk ni Quran, muka surat tak bergerak, tuan-tuan, subhanallah. Maka sebab itu setiap hari muka surat Al-Quran kita kena bergerak. Sekarang nak masuk Ramadan nanti, Sya'ban Ramadan. Kalau kita nak masuk Ramadan ini, Al-Quran kita tak khatam lagi. Subhanallah. Maka sebab itu sepanjang bulan daripada Ramadan itu, kita mula buka Al-Quran tu tajuk ayat surah baru. Masuk begitu. Dan kita dah mula khatam dah sebelum ni. Maka jangan sampai Ramadan bertemu Ramadan kita belum khatam Quran. Jika tidak, sekali pun jadilah. Subhanallah. Maka sebab itu tuan-tuan, setiap hari Al-Quran ini muka suratnya kena bergerak. Kena bergerak, tuan-tuan. Allah Rabbiyal Karim. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka kalam yang Allah letakkan pada ayat awal, Subhana. Abu Zar berkata, Rasulullah bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang ucapan yang paling sukai oleh Allah? Apakah ucapannya? Kata Rasulullah, iaitu kamu sebutlah Subhanallah wa bihamdihi. Tuan-tuan, subhanallah. Allah letakkan kalimat itu di awal, nak menggambarkan kalam yang Allah sangat suka. Sebab itu hari-hari kita kena sentiasa menyebut subhanallah itu. Jangan tinggal setiap hari zikir kita. Maka cek setiap hari nak tidur malam, kena cek, tuan-tuan. Saya juga begitu. Bukan saya cakap untuk tuan-tuan, dia untuk saya. Setiap hari sebelum kita tidur lena, kita kena cek dulu kita punya hari ini, kita sudah pun buatkah, carikah, dapatkah modal kita untuk hari ini punya sebelum kita masuk hari besok. Sebab itu jangan berlalunya setiap hari kita tak ada modal untung langsung. Maka cek sebelum tidur, hari ni aku Quran baca belum lagi?
Jangan biar berlalu satu hari Quran tak baca. Aku zikir subhanallah ada tak 1000 hari ni? Alhamdulillah ada tak 1000 hari ni? Allah Akbar ada tak 1000 hari ni? Istighfar ada tak? Selawat ada tak 1000? Tuan-tuan, maka jangan biar berlalu hari kita tanpa kita puji kepada Allah. Karena sungguhnya orang mukmin itu banyak zikirnya, zikran kasira, banyaknya zikir. Orang munafik itu sedikit zikirnya. Kita takkan mengatakan kita ni orang munafik. Kita tak kata saya bukan orang munafik. Orang munafik, cakap baik sikit. Kalau kita kata macam tu, orang kita marah ke orang. Yang orang munafik ni, cakap baik sikit ustaz. Ataupun Pak Long munafik. Hang cakap elok sikit. Tapi kita tak pernah sedar kelakuan kita, sifat orang munafik wal'azibillah. Bila mana sebab apa? Subhanallah. Ketika mana ketika mana sahabat Nabi alhamdulillah duduk bersama dengan Rasulullah di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, mendapat nasihat dan dengar nasihat daripada Nabi, maka ingatan kepada akhirat itu sangat kuat. Bila balik ke rumah saja jumpa anak bini, tengok ke suasana rumah tangga teman zaman kita hari ini lalai banyak, maka disebut bahawasanya alhamdulillah itu berkata alhamdulillah munafik, dia kata kat diri dia. Sebab apa? Lupa kepada Allah. Tadi main surah dengar, ingat banyak. Balik main rumah, buka handphone, tengok TikTok, tengok WhatsApp, tengok Facebook, lalai, zikir pun tak ada. Maka dia berkata alhamdulillah munafik. Maka Umar Al-Khattab berkata, hai alhamdulillah, kata apa macam tu? Pasal apa? Kata alhamdulillah, aku masa duduk dengan Nabi, dengan nasihat agama, aku ingat akhirat. Bila aku balik main duduk rumah, aku malah hatiku malah nipih. Aku pun sopa juga. Umar munafik, dia kata kat diri dia, rasai bimbang nasib diri. Kita tak pernah kata aku ni orang munafik ya. Tak berani kata macam tu. Sebab kita rasa kita dak. Sebab kita nampak amal kita macam tak rasa kurang, kita masih beramal. Jika orang tu sedar dirinya sedikit amal, kurang amal, maka dia akan rasa bimbangnya diri dia. Apakah aku ni orang munafik? Azan berkumandang, tak main semayang. Maghrib pun isya, subuh, lohor, syurah kok tak ada orang. Apakah aku ni orang munafik? Allah Rabbi. Quran tak baca hari-hari biar berlalu. Last Quran bila baca? Tak baca Quran, tak rasa apakah aku ni munafik? Wala'ayazubillah, tuan-tuan. Sebab itu kena ambil berat, ambil tahu. Jangan biar habisnya satu hari kita tanpa memuji. Maka disebut oleh Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yamin mi'ata maradin ghufirat zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri atau kama qala. Sesiapa yang ucap subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, maka dosanya diampun sekalipun dosa sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim, tuan-tuan. Ini kita kuliah malam ni, kita bukan kuliah, kita ceramah, maka jarak masanya lebih sikitlah. Tuan-tuan tunggu nak. Sebab disediakan makanan semua, jadi tak bimbang lah. Tunggu Ustaz. Sebab Ustaz amai ke surau Kampung Tengah ni setahun sekali. Jadi kita sabar Ustaz. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Maka dengan demikian, untuk diri saya dan tuan-tuan, maka pastikan kita ini beramal. Orang nak balik pada Allah, dia mesti perhati. Nak pergi umrah lagi seminggu 2 minggu lagi ni, dia akan cek, apa tak siap lagi ni, pasport ke, beg ke ihram ke, akan cek diri dia, apa kekurangan lagi, siap sedia. Kerana nak pergi, nak terbang, nak buat umrah begitu. Maka nak balik pada Allah. Allah Ta'ala nak jemput aku ni tak tahu bila masa. Apakah sebab sakit baru dijemput? Tidak. Boleh jemput bila-bila masa. Maka tuan-tuan, di antaranya orang yang sentiasa bersiap sedia, dia beramal untuk diri dia. Al-Quran, amalan tu kena ada. Zikir kena ada. Pastikan. Kerana apa? Habis waktu masa kita dengan perkara-perkara yang lain, tapi kepada perkara untuk kita mendapatkan keuntungan kita dengan Allah, kita tidak bersungguh-sungguh. Dan disebut Nabi lagi, siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdihi, maka diampunkan, ditanam baginya satu pohon kurma di syurga Allah. Satu ucapan subhanallah wa bihamdihi atau subhanallahil azim, Allah tumbuhkan kepadanya di syurga nanti satu pohon. Kita akan sebut nanti di hujung nanti. Dan yang saya takjub nak sebutkan tuan-tuan di sini, sebelum saya masuk pada kisah Isra' kita nanti insya-Allah. Tuan-tuan, perjalanan Isra' ni panjang. Zaman dulu, zaman orang tua kita, tok guru lama, sebulan bulan Rejab tu baca tajuk Isra'. Sebulan Rejab itu dibaca tentang Isra'.
Daripada satu hari bukan semalam saja. Dibaca sepanjang hari, sepanjang malam pisau Isra' ni sampai habis Rejab. Baik. Hadis Nabi riwayat At-Tabrani, tuan-tuan perhati. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man qala iza asbaha subhanallah wa bihamdihi alfa marrah." Ila akhir hadis kama qala. Perhati tuan-tuan. Saya teruja nak sebut kat tuan-tuan untuk kita share malam ni. Kita ambil ingatan. Kerana tak layak, tak patut, tak kena sebut subhanallah wa bihamdihi 100. Takkan nak tunggu hak kita baca masa semayang tadi 33 tu saja. Balik lagi masa baki waktu kita ke Umar, masa kita banyak, kita buat apa? Takkan kita nak sembang lama, nak tengok handphone memanjang sampai langsung tak berzikir. Tapi itulah yang berlaku. Kita rasa, aku zikir tak banyak mana, 1000 pun tak ada. Sebab apa? Kita akan tenggelam, dilalaikan sebab kita tak sedar. Kita zikir hari itu tak ada langsung 1000 pun. Maka kata Nabi, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak alfa marrah, 1000 kali. Tuan-tuan, berapa? 1000 kali. 2 jam tak? Tak sampai 2 jam. Tak sampai 2 jam. Sejam tak sampai Ustaz kan? Tak sampai sejam. Tapi dia kena ambil usaha. Kena ambil kisah. Tapi kita ada kisah. Kita tak kisah pun. Sebab dia tak nampak akhirat tu bagaimana. Dia biar harinya habis. Sedangkan Nabi sebut, barang siapa pada pagi hari dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 1000 kali, maka dia telah membeli dirinya dari Allah. Maksudnya Ustaz Faizal, dia tebus diri dia dengan Allah. Dan maka pada akhirnya dia kelak menjadi hamba Allah yang merdeka. Hamba Allah yang merdeka. Apa maksud merdeka? Bebas daripada api neraka. Allah Rabbi. Maka semua itu modal kita. Maka jangan kita biar habis waktu kita. Maka tuan-tuan, banyakkanlah kita menyebut kalimah-kalimah suci. Dan apatah lagi pada kita menyebut tahlil 70,000. Di antaranya disebut tentang menebus diri daripada Allah. Tapi pada hadis ini terang-terang sebut 1000 kali, maka dikatakan dia telah membeli dirinya dari Allah, tebus dirinya dari Allah. Kelak dia ini menjadi hamba Allah yang merdeka. Apa maksudnya? Merdeka bebas daripada neraka. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bila kita sebut satu, yang ke-200 itu dia automatik pada hati kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa bihamdihi itu dalam hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa bihamdihi dalam hati. Jadi laju dan dapat. Subhanallah, 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 subhanallah. Maka tuan-tuan, begitu juga kita mengucapkan salawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad, salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad, ataupun sallallahu alaihi Muhammad. Maka ucaplah kerap supaya kita telah sebati. Akhirnya kita tak sebut sepenuhnya. Sebut sallallahu 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 wa ala Muhammad tu automatik dalam hati. Maka dapatlah sebut sebanyak-banyak ribu-ribu salawat Nabi. Angkat awal sebut sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Lama-lama dia sebati, kita sebut sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad tu automatik dalam hati. Dah lama banyak menyebut sampai 1000 kata 200 kali 500 kali 1000 kali. Akhirnya dia hanya sebut di awal saja. Sallallahu 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 sallallahu. Automatik tu semua tu dia akan petik dalam hati dia. Maka kita dapat selawat banyak ribu. Subhanallah. Maka dia kalau dia mahu, kesungguhan dia kena ada lah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah sekalian. Maka kenapa peristiwa ini berlaku pada waktu malam? Karena malam ini merupakan terdapat keistimewaan yang banyak pada waktu malam. Karena itulah peristiwa ini berlaku pada waktu malam. Malam waktu beribadat kepada Allah digunakan, dijadikan peristiwa pada malam. Maka malam ni kita gunakan untuk naik derajat kita kepada Allah. Siang kita berisyraq, malam bermi'raj, begitu. Siang isyraq, malam mi'raj. Berlaku kepada kita. Siang tu isyraq, perjalanan pada muka bumi, hidup kita pada muka bumi ini. Malam kita bermi'raj dengan Allah. Kita gunakan masa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian.
Maka disebut oleh Allah bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura, dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat, memikirkan kebesarannya atau mahu bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Ketika mana Rasulullah SAW giliran rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk tidur dengan isteri baginda, bergilir isteri baginda kan banyak orang, maka malam yang tiba giliran Aisyah radhiyallahu anha, yang mana disebut tubuh Nabi bersentuh kulit dengan kulit isteri baginda Aisyah bersentuh kulit dengan Rasulullah. Maksud kata jika nak lajak tidur tu bolehlah, nak lajak tidur. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, sesungguhnya malam ini ialah giliran aku dengan kamu wahai Aisyah. Boleh tak izinkan aku wahai Aisyah untuk aku beribadat kepada Allah. Subhanallah. Maka Aisyah gembira mengizinkan Rasulullah tu bangun bangkit nak beribadat kepada Allah. Maka Aisyah menanti dan menunggu melihat Nabi solat. Maka Aisyah begitu terperanjat dan kagum dan ta'ajub setiap kali Nabi takbir, setiap pergerakan baginda Nabi, rukuk dan sujud Nabi, doa Nabi, sujud Nabi, gerak Nabi penuh dengan air mata, teriak Nabi. Subhanallah. Maka malamlah waktu yang sunyi untuk beramal ibadat kepada Allah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapakah engkau begitu susah payah sekali solat, menangis seperti ini? Apakah kamu tak diampunkan dosa, dijamin oleh Allah? Maka jawab Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sesungguhnya demikian ini tunjuk tanda hamba yang bersyukur kepada Allah. Kemuncak syukur ialah banyaknya sujud. Tuan-tuan, ingat tak ketika mana Rasulullah memberi tawaran kepada sahabat baginda yang juga merupakan khidmat dengan Nabi. Saya tak ingat siapa di antara khadam Nabi yang khidmat dengan Nabi. Maka Nabi berkata, wahai sahabatku, mintalah kepada aku untukmu apa yang kamu mahu. Karena Nabi lihat sahabat ini khidmat dengan Nabi begitu sungguh baik sekali layan Nabi, keperluan Nabi. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, aku minta kepadamu untuk menjadi jiranmu di syurga nanti. Jadi jiranmu di syurga nanti. Maka Nabi berkata, kamu tak mau minta yang lain lagi? Tidak, aku minta yang ini saja, jadi jiran kamu di syurga nanti. Maka jawab Nabi, bantulah aku dengan kamu memperbanyakkan sujud. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka waktu mana? Waktu malamlah waktu yang sesuai, yang terbaik untuk perbanyakkan kita beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi pula disebut dalam satu hadis kursi, dalam satu hadis Nabi bersabda, Allah turun ke setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir ila akhir sakamakan. Maknanya pada setiap malam ini disebut hadis ini, Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabul doanya. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan memberikan permintaannya. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Maka peluang kepada kita terbentang luas untuk kita bermi'raj dengan Allah. Bermi'raj dengan Allah setiap malam. Subhanallah, tuan-tuan, kita tak naik lagi. Baik, maka disebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berlaku bermulanya, saya mengambil hadis daripada Abu Hurairah berkait tentang peristiwa ini. Jibril, dan berkatalah Abu Hurairah, Jibril bersama Nabi Mikail datang menemui Rasulullah. Lalu Jibril berkata kepada Mikail, berikan kepadaku baldi yang berisi air Zam-Zam untuk aku bersihkan dan aku lapangkan hatinya. Subhanallah. Kemudian dibelah dada Nabi, perut Nabi, dada Nabi, dan dicucikan 3 kali. Subhanallah. Lalu dimasukkan pada hati baginda. Dikatakan di sini kasih sayang, ilmu pengetahuan, iman,
dan juga keyakinan dan Islam, atau disebut juga pada tafsir disebut hikmah, dimasukkan pada hati. Maka tuan-tuan, ukuran pada ini, pada diri kita tu, padanya Islam dah ada, maka iman dah ada, keyakinan dah ada. Tapi yang penting lagi tuan-tuan, kemuncak kepada Islam, iman, yakin itu, kemuncaknya yang kena ada pada kita apa? Adab yang terpuji, kasih sayang yang tinggi. Kenapa? Bila mana adab itu diletak di awal-awal, paling tinggi kemuncak kepada amal kita. Bila mana baik adab, baiklah amal kita. Rosak adab kita, rosaklah amal kita. Nabi bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan, atau kama qala. Akmalul mu'minin, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah ahsanuhum khuluqan, atau kama qala. Itu orang yang paling baik akhlaknya. Kata Ustaz Wadiano, sesungguhnya bukti benar iman kita bermula di rumah kita. Maka kok mana bermula di rumah kita? Bukti benar iman kita bermula di rumah. Kenapa? Kerana lelaki yang paling baik itu, suami yang paling baik itu, lelaki yang paling baik itu ialah lelaki yang paling baik kepada isterinya. Isterinya. Maka tidak wajar jika dia hanya baik di luar, di kawan-kawan, tempat teman, taulan, sahabat anda, makan minum di kedai-kedai, di masjid, di surau. Tapi di rumahnya, tok laki ni, cengeng dengan bini, cergah. Maka iman kita tuan-tuan belum sempurna. Belum sempurna. Sebab laki yang paling baik sekali, dia mesti paling baik kepada isterinya. Sebab isterinya itu berkhidmat kepadanya dan menjaga makan minumnya dan anak yang dilahirkan olehnya dan menjaga keperluan kita dan seluruh anak-anaknya. Maka sebab itu tuan-tuan, kemuncak kepada amal kita, kemuncak iman kita, kemuncak Islam kita, dia ialah adab yang terpuji. Jika baik adab, selamat, eloklah Islam kita. Jika baik adab terpuji kita, maka selamatlah amal ibadat kita. Jika baik adab yang terpuji kita, maka baiklah ilmu, selamatlah ilmu kita dan harta pangkat kita. Tapi jika adab yang tidak baik, bahasanya, mulutnya, maka habis. Contoh, kita suka mencela maki hamun, bawa kereta. Ada orang kona tak pergi sekena, celaka dia ni. Itu mencela. Sebab disebutlah hadis kursi, jangan kamu mencela masa. Sehingga masa itulah aku, kata Allah. Atau kama qala. Jangan cela masa. Tonton pergi tengok kebun tuan-tuan, babi masuk ang kebun. Celaka babi ni, habis pokok aku. Tuan-tuan, haram hukumnya. Tuan-tuan basuh kereta lah, tiba-tiba kucing naik lompat ataupun ayam naik berak. Celaka ayam ni. Haramlah hukumnya. Tuan-tuan. Dan sebab itu, amal kita habis. Sebab apa? Kata Allah di kursi, sesungguhnya jangan kamu mencela masa. Sesungguhnya masa itulah aku, kata Allah. Maksudnya Allah yang menjadikan masa itu. Maka sebab itu tuan-tuan, mukmin yang terpuji sentiasa pada mulutnya ucapannya apa? Subhanallah. Marah kita, mageram kita, Masya Allah, astagfirullah. Bukan kita kata bengong, bangang, atau kita keluar perkataan yang tak elok. Anak, itulah ba'alik ba'. Jangan. Sebab kita mencela siapa? Kita mencela Allah. Hukumnya haram. Sebab tu kita kena sebut Subhanallah. Kita kona tak pergi kenal. Subhanallah, Masya Allah, astagfirullah, Allah Akbar. Jangan kita keluar perkataan lain. Jika kita keluar perkataan lain, perkataan pertama itu ukuran iman kita. Dia kira oleh Allah. Hati-hati tuan-tuan. Sebab tu sebut Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah, astagfirullah, Allah Akbar. Masya Allah, astagfirullah, Allah Akbar. Itu di antaranya. Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullahalazim. Jangan kita sebut perkataan selain itu. Maka kemudian selepas demikian, selesai dibelah darah Nabi, maka dibawa datang kepada baginda Nabi. Kendaraan yang paling pantas bernama Burak. Tuan-tuan, saya akan ringkaskan, tidak detail sampai ke tengah nanti insya-Allah. Jika tidak sampai ke 10. Ketika itulah Burak ini tidak duduk diam, dia mengelisah. Mengelisah, tidak duduk diam. Sedangkan Nabi akan naik tunggang kepadanya.
Maka Jibril berkata, wahai buruk, tahukah kamu siapakah yang akan menunggang kamu ini? Kenapakah kamu tidak duduk diam, kamu masih meliar diri? Maksudnya kuda buruk itu dia liak, dia tak duduk diam. Maka Jibril berkata, wahai buruk, tahukah kamu siapa yang akan tunggang kamu ni? Maka kenapa kamu tak duduk diam, kamu masih meliar? Maka jawab buruk, aku tahu wahai Jibril, yang akan tunggang aku ni lah manusia yang paling mulia, Muhammad Rasulullah. Jika demikian, kenapa kamu masih tak duduk diam melihat? Diamlah kamu. Kat sini lah kisah yang saya pernah baca. Saya sungguh takjub dan begitu tersentuh sekali kata-kata ini. Tonton perhati. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita tidak akan detail sampai halus ni. Kita akan petik yang penting nanti insya-Allah. Maka kata buruk kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mohon kepadamu untuk minta kepada Rasulullah ini untuk beri jaminan kepada aku. Suruh minta Rasulullah Nabi Muhammad ini doa kepada Allah untukku, untuk buruk itu. Apa doanya? Tonton perhati. Aku mohon kepada Muhammad Rasulullah ini minta kepada Allah untukku, jaminan untukku, yaitu ketika di yaumil akhirat, hari yang mana tidak ada hari melainkan hari itulah hari yang paling Allah murka sekali. Allah Rabbi. Tuan-tuan, aku mohon kepada Muhammad, mintalah kepada Allah supaya aku selamat daripada kemurkaan Allah hari akhirat itu. Allah Rabbi. Tuan-tuan, buruk minta kepada Nabi, minta kepada Allah doa, minta jaminan supaya aku ini selamat. Karena hari itu tidak ada hari yang mana hari itulah hari yang Allah paling murka semurka-murkanya. Subhanallah, hari kiamat. Tuan-tuan, nak lari ke mana tuan-tuan? Maka kesempatan kita di dunia ni lah untuk kita minta rahmat, kata sayang, jaminan daripada Allah untuk kita selamat yaumul akhirat nanti, yaumul mahsyar nanti. Subhanallah. Maka di antara jalan-jalannya seperti kita sebut tadi, perbanyakkan dengan baca Quran, baik kita termasuk kekasih Allah, perbanyakkan berzikir kepada Allah, baik kita termasuk kekasih Allah. Tonton. Lalu Nabi berdoa, maka buruk pun berpuas hati, berdiamlah dia. Maka naiklah Nabi di atas buruk. Subhanallah. Maka perjalanan ini bermula. Nabi melalui satu kaum yang mana pertama kaum yang Nabi lihat selepas menaiki kenderaan buruk itu, yang langkahnya begitu pantas sekali, maka bermulalah episod perjalanan kembara Isra bagi Nabi ke Palestin. Isra daripada Makkah Al-Mukarramah ke Palestin, Mi'raj daripada Palestin Masjid Al-Aqsa naik ke Siratul Muntah itu namanya Mi'raj. Isra perjalanan darat ke darat, bumi ke bumi, daripada Makkah Al-Mukarramah ke Palestin, Masjid Al-Aqsa namanya Isra. Daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit namanya Mi'raj. Bermaksud Mi'raj itu tangga, tingkat demi tingkat, langit pertama sampai ke 7. Baik. Maka bergeraklah perjalanan Nabi menaiki buruk, dan pada perjalanan yang pertama Nabi melintas satu kaum yang mana mereka bercocok tanam pada satu hari, dan juga dicocok tanam dituai hasilnya, dicocok tanam dituai hasilnya. Maksud kata asal cocok tanam keluar hasil, ambil hasil kata tumbuh balik hasil. Kita katakan cop sawit, cop saja tumbuh sawit, cop sawit tumbuh sawit balik. Begitu sekali. Subhanallah. Maka jawabnya Jibril kepada Nabi, siapakah mereka itu? Jawab baginda Jibril AS, itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kebaikan mereka berlipat kali ganda sampai 700 kali ganda. Suatu yang mereka nafkahkan dulu akan diganti dengan pahala yang berlipat kali ganda. Disebut pada surah At-Tin, falahum ajrun khairum mamnun. Surah At-Tin, falahum ajrun khairum mamnun. Bagi mereka balasan pahala yang tak putus-putus. Tak putus-putus. Kita sentiasa baca Quran, sentiasa berzikir,
sampai ketika waktunya kita tak boleh baca, kita tak boleh berzikir, dia tetap dapat pahala. Kita ahli suram, ahli masjid, ahli puasa sunat, ahli zikir, ahli sedekah, ahli pergi kuliah, tapi sampai masa waktu kita uzur tak mampu, sakit. Macam Ustaz Zakaria almarhum, ketika mana masa kuliah baru ni ijtima', Ustaz Adlin bagi tahu Ustaz Zakaria bila pergi kuliah dekat Bagan Serai, dia singgah dekat Surau Simpang 3 Selingsing. Ustaz Faisal tinggal untuk tandas, pergi tandas ke, pergi bilik ayak ke. Kata mereka waktu hujung-hujung akhir Ustaz Zakaria dah tak mampu, kami tengok Ustaz Zakaria turun kereta pergi bilik ayak mengesok, keluar bilik ayak mengesok. Subhanallah, punya semangat nak pergi kuliah juga. Ditanya, Ustaz lagi mana ni? Lagi ke Bagan Serai kuliah. Ustaz, uzuk sakit ni pergi juga, gagah juga. Yalah, semangat tuan-tuan, betul-betul sampai habis umurnya. Maka ketika mana dia uzur tak mampu pergi kuliah, terbaring sampai habis ujung nyawa, falahum ajrun khairu mamnun, bagi mereka balasan pahala yang tak putus-putus. Maka tuan-tuan, kita kena jadi ahli pada amal ibadat itu. Walaupun kita bukan ahli tahajud, tapi jadi ahli lah pada subuh, ahli pada solat sunat, ahli pada puasa sunat, ahli pada bersedekah, ahli pada kita berinfak, kita membantu, ahli kuliah, ahli solat berjemaah. Subhanallah, tuan-tuan, jangan tinggal. Dengan demikian Allah bagi kepada kita falahum ajrun khairu mamnun, bagi mereka balasan pahala yang tak putus-putus. Maka tuan-tuan, berteruslah kita beramal, berlomba. Allah sebut fastabiqul khairat. Lepas tu Allah kata wasari'u ila maghfirah, segera, wasari'u, segera untuk dapat keampunan Allah, segera beramal untuk dapat keampunan Allah. Tujuan amal kita untuk dapat keampunan Allah, segera beramal. Sebab syurga tu seluas langit dan bumi, kata Allah, seluas langit dan bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, pertama kali Nabi melihat peristiwa ini, Nabi bertanya, siapakah mereka? Wahai Jibril, yang bercucuk tanam dan petik hasil segera, dan cucuk tanam dan dapat hasil segera, dituai hasil, ditanam dituai hasil. Mereka itu orang yang fastabiqul khairat, yang belum melomba buat amal kebaikan. Semangat untuk beramal, semangat dan beramal ibadat. Maka baik itu tuan-tuan, jangan tinggal amalan yang peluang doa ada. Ambil zikirnya, tasbihnya, solatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baginda melepasi satu kaum yang kemudian Nabi lihat mereka itu memecah kepala dengan batu. Setiap kali kepala itu dipecahkan dan berkecahlah, berdarah, terbelah dah, dan bercantum kembali, dan dipecah kembali, dan bercantum kembali, dipecahkan lagi. Maka Nabi bertanya, siapakah mereka? Wahai Jibril. Jibril menjawab, mereka orang-orang yang malas melaksanakan solat 5 waktu. Wah, malas solat, tuan-tuan. Allah Rabbi, Allah paling cinta 3 golongan. Allah cinta 3 golongan. Pertama, orang yang solat awal waktu. Yang kedua, orang yang taat mak bapaknya. Ketiga, orang jihad fisabilillah. Satu hari sahabat-sahabat duduk di masjid sembahyang maghrib dengan Nabi, hadis kursi. Lepas selesai solat maghrib, Nabi pun balik ke rumah. Nabi ada keperluan, ada sahabat-sahabat yang balik dan sahabat-sahabat yang tak balik, duduk kat tempat masjid, duduk tunggu Aisyah sambil berzikir tunggu Aisyah. Selepas tu nak masuk Aisyah, Nabi datang bergegas. Begitu semangat Nabi datang bergegas, dia katakan Nabi duduk dengan sahabat sampai kain tu macam terselak nampak lutut. Punya nak abang semangat sambil senyum. Nabi berkata, wahai sahabat semua, sesungguhnya Allah gembira dengan kamu semua. Sebab mana? Kamu menanti satu fardu ke satu fardu. Allah gembira bila kamu tunggu satu fardu, nak masuk satu fardu kamu tunggu pula, tak balik. Kalau kita baring-baring, belum tak balik ya, tak apalah, nak masuk Isya lah, tunggulah, pahala. Allah gembira. Tapi kalau kita balik rumah kita tunggu nak azan, tunggu nak bunyi azan. Bila azan kita pun datang juga, orang yang menanti waktu. Subhanallah, jangan kita azan kita buat dak saja. Maka di antara adab bila mana iqamat, waktu bila kita kena bangun segera bingkas. Jangan duduk melengkang lagi sampai Allah Akbar, Allah Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allah akbar, la ilaha illallah. Kita duduk tak bangkit lagi, kita sembang lagi. No. Adab iqamat bila kita kena segera bangun. Kalau waktu awal kita tak bangkit lagi, kita masih tunggu. Allah akbar, ada yang dah bangkit dah. Last dia kena bangkit. Ada yang bangkit awal, takbir, ada iqamat, terus bangkit. Tapi yang terakhir dia kena bangkit juga. Bila dia disebut lafaz qad qamatis salatu, qad qamatis solah, masa tu dia tak bangkit lagi, maka dia sungguh-sungguh begitu tidak beradab, kerana tidak menunjukkan kesungguhan bersegera. Dipanggil segera bangkit, nak bangkit, Allah tunjuk kemahuan, semangat segera untuk datang nak solat. Jangan sampai dah iqamat habis duduk sembang lagi. Tidak tuan-tuan, jangan. Maka bila diiqamat, adabnya di antaranya segera bingkas. Dia tak bangkit lagi. Ada yang bangkit lebih cepat, tak apa. Last dia kena bangkit juga ketika mana disebut qad qamatis solatu, qad qamatis solat. Masa tu dia kena bangkit. Dipanggil seruan untuk segera tunaikan ibadat solat Allah Rabbi. Maka jangan demikian orang yang malas untuk solat 5 waktunya, dia sedang umpama seperti memecahkan kepala dengan batu, satu persatu pecah kepala dan cantum dipecah kembali. Maka maksudnya orang yang tak jaga solat ini, dia sedang menghina dan menyebabkan dia rugi nanti. Maka jangan tinggal solat sehingga kita umur yang kita duk ada ni, kita masih solat sorang-sorang. Allah Rabbi, jangan. Saya tadi asak terlepas sebab hujan lebat masa tu, letih pula balik, tak kepala sat. Jaga-jaga terlajak dah kelima suku. Jadi orang dah semayang dah selesai. Saya telefon isteri saya. Telefon, duduk mana ni? Duduk dekat Tupai, dekat Asam. Dekat Asam Tupai. Hijrah kawannya sakit. Cepat balik. Awak, abang terlepas semayang. Dekat surau tadi, lena letih. Kenapa? Saya panggil tujuan balik segera sebab nak solat jemaah. Allah. Kadang-kadang saya terlepas untuk solat jemaah di surau itu kerana terlewat atau terlena ke letih sangat. Isteri saya pun kat sekolah, dia pun dah semayang dah. Saya start kereta, Ustaz Zamri tahu tak pergi mana? Pergi Masjid India kat Tebing. Jadi hikmahnya Ustaz Faizal, ada Masjid India tu ada hikmah. Semayang lewat sikit, lepas main pukul 5.30 lepas semayang. Maka tak apa. Maka terlepas di sini, ada di sana. Saya start kereta, Asrul pergi ke Masjid India untuk solat berjemaah. Semata-mata untuk pergi solat berjemaah. Saya bab melain kalau hampa makan tak ajak, tak apa saya kata. Kalau semayang apa tak ajak, hampa biar aku semayang sorang-sorang, berkelahi saya. Marah. Tuan-tuan, rugi kita menyesal jika kita umur yang kita ada, kita solat seorang diri. Maka jangan sesekali kita tinggalkan solat berjemaah. Kerana apa? Satu ketika seorang sahabat Nabi terlepas solat berjemaah asar, dia sibuk menguruskan jenazah ibunya, lalu dia terlepas solat berjemaah. Maka dia semayang asar itu 27 kali semayang solat asar, nak ambil pahala 27 kali ganda. Kata Nabi, sesungguhnya kamu tak mampu membayar ganti jika kamu semayang hati rakaat sekalipun. Satu solat jemaah yang kamu tinggalkan itu tak dapat ditukar ganti dengan segala-galanya. Subhanallah. Maka jika dia tak nampak, kita tak nampak nilai solat jemaah ni, kita biar kita solat sorang-sorang saja. Jangan. Maka nak balik kepada Allah, dia kena bersungguh-sungguh. Solat jemaah jangan ditinggalkan. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Bolehkah saya sambung, tuan-tuan? InsyaAllah boleh, ya? Boleh. Tak boleh pun tuan-tuan kata boleh juga. Baik. Siapa suruh panggil? Tuan-tuan. Baik, insyaAllah. Jadi tujuannya saya menyampaikan, tidaklah untuk sekadar melepas batuk di tangga. Maka saya ingin sampai sungguh-sungguh pada tuan-tuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan saya akan skipkan sikit lagi. Hadirin yang dikasihi oleh Allah. Kemudian baginda Nabi juga melihat satu kaum yang mana mereka ini bahagian belakang, depan dan belakang mereka ditampal.
Dan mereka juga merumput. Mereka makan makanan macam unta, ikan kambing makan rumput. Mereka makan batu dalam yang panas dan buah zakum yang akibatkan perut mereka tu rosak. Makan batu neraka jahanam, pecah perut mereka. Nabi tanya, siapakah mereka ini? Jawab malaikat, mereka itu orang yang enggan bayar zakat. Wal'azibillah. Dan Nabi lihat satu kaum yang mana mereka makan daging yang mentah, daging yang busuk. Maka siapakah mereka ini, wahai Jibril? Jawab Nabi, mereka ini telah mendatangi perempuan yang bukan halal bagi mereka, yang haram bagi mereka. Mereka ni ada isteri yang halal bagi mereka. Maka menyebabkan Allah hina mereka, berlakunya penzinaan. Sesungguhnya tuan-tuan, di neraka ada satu lembah yang busuk sekali. Namun busuk lagi kemaluan orang yang berzina itu, sehingga ahli neraka minta keluar daripada neraka. Jangan duduk dengan pokok yang zina ni. Kami tak tahan busuknya mereka. Wal'azibillah. Subhanallah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, jauhi wala taqrabu zina. Jauhi zina. Jangan kita cuba-cuba mendatanginya. Wal'azibillah. Dan hati-hati, hari ini perkara-perkara yang dosa mudah berlaku, perhubungan sulit yang menyebabkan kita buat benda haram dengan senyap-senyap dan berkawan dengan orang-orang yang bukan mahram kita, yang menyebabkan berlaku penzinaan ataupun kemaksiatan. Wal'azibillah. Hati-hati. Dan yang berikut, Nabi melihat sebuah kaum yang mana mereka ni cuba memikul kayu, dan kayu di tengah jalan. Mereka yang cuba memikul kayu berkas yang dipikul walaupun telah berat pada tanggungan mereka, ditambah lagi, sedangkan mereka telah pemberat pada kayu yang mereka pikul itu. Nabi bertanya, siapakah mereka, wahai Jibril? Kata Jibril, itu umatmu yang mana mereka ini telah memikul amanat manusia dan telah berat tanggungjawab yang dipikul, tapi minta untuk memikul lagi amanah, sudah berat, minta ditambah lagi jawatan. Mereka begitu tamak haloba kepada jawatan. Allah Rabbi. Hati-hati tuan-tuan. Hari ini manusia bergaduh dan berebut untuk dapat jawatan. Sudah tak lagi bersuluh, mereka telah membuat kesalahan dan dosa dan telah melakukan pecah amanah dan rasuah, tapi mereka tetap lagi dengan bangganya telah bertahan untuk jawatan yang mereka miliki. Wal'iyadzubillah. Sebab itu, bila kita terlibat menyokong mereka yang melakukan kemaksiatan dan dosa yang terang-terang ini, maka pangkah kita itu juga dianggap subahat yang sama. Mereka juga berdosa, kita juga berdosa. Maka pilihlah mereka yang mana mendapat jawatan itu bukan diminta, tapi dimusyawarah atau syura, yang mana mereka diamanahkan, mereka diminta untuk pegang jawatan walaupun mereka menolaknya, tapi diminta untuk pegang jawatan demi umat. Allah Rabbi. Begitulah keadaannya. Kemudian Nabi melewati sebuah kaum lagi, digunting lidah dan mulut mereka dengan gunting daripada besi. Selesai digunting lidah, bercantum lidah lagi, dan mereka kembali juga menggunting lidah mereka. Akhirnya berlaku betulan, lidah dipotong dan disambung dipotong. Nabi bertanya, siapa mereka ini? Mereka ini ialah orang-orang tukang fitnah dari kalangan umatmu, wahai Muhammad. Allah Rabbi. Tuan-tuan, awas, fitnah bermahajalilah. Maka kita jangan sesekali menyokong. Kita pilih kah? Kita pergi tumpang tuai. Betul lah. Hati-hati fitnah yang berlaku pada kita. Kerana apa tuan-tuan? Kita nak bawa nanti di hari akhirat, kita takut nanti habis amal kita ditebus untuk kita bayar kepada orang yang kita fitnah itu. Allah Rabbi. Hati-hati tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya dalam grup WhatsApp ni saya kurang. Saya ada dalam grup WhatsApp Masjid Cakap Ibu kita. Dalam grup WhatsApp surah Kampung Tengah pun ada. Ustaz ada. Saya balik umrah, beberapa kali umrah dengan Ustaz Zamri. Grup umrah tu banyak. Grup WhatsApp umrah. Saya mengajak dekat sebelah Bukit Putih, Semanggul. Grup WhatsApp Masjid Ar-Rahmaniyah. Grup WhatsApp daripada Surah Munawarah, daripada Kemunting. Semua tuan-tuan daripada Selingsing, Bangan Serai. Banyak grup WhatsApp. Tapi tuan-tuan, saya sedikit pun tidak akan untuk nak komen dalam tu, nak bercakap, nak bertanya dan bersembang, hatta nak perkara-perkara, tidak, melainkan sikit sangat. Sebab apa?
habis masa kita akan bergelak ketawa dan berbual-bual, kata mengata, dan kita akan menyindir dan sebagainya. Semua tu tuan-tuan jalan bawa kepada kerosakan amal kita. Kita jadi seronok suka, melainkan benda baik tak apa, tapi takut benda yang tidak baik, kata mengata, ejek mengejek, semua tu punca kepada rosak amal kita. Allah Rabbi, hantar dalam grup WhatsApp, senyap semua tak ada tidur kan ni? Jawab, ada. Oh, hang pergi mana? Mula sembang. Masuk sikit persoalan, mula sembang, mula berborak-borak. Satu ketika saya dia pergi satu tempat, bukan kawan lepak dia buat usrah, tapi bukan usrah pahala, usrah lain lah. Jadi saya mula tajuk nak cakap dengan mereka sebut tentang kisah, tentang tasbihnya, tentang zikirnya, beragama lah. Senyap, diam saja, tak cakap. Dia tukar topik, saya cerita pasal tajuk, minyak harga tak turun-turun ataupun minyak harga kuih tinggi ni, mula sembang kabung rancak, kata. Tu dia saya kata, saja nak tengok, letak umpan sikit, dunia bercakap benda-benda. Bab dunia tu jadi meriah, beretih macam dia punya putih jagung. Tuan-tuan, Allah Rabbi, maka saya cukup bimbang. Dalam grup-grup WhatsApp ni saya sangat senyap, saya kurang, saya tak berani. Sebab saya dalam Facebook pun bila ada komen-komen, kadang-kadang saya letak juga, ada orang hentam. Hati tu geram nak marah. Saya pernah letak satu post dalam Facebook saya. Masa dulu masuk dalam itu masa suami kamu mata lebam, contoh. Maka kamu pun sibuk mai jumpa tok guru alim ulama. Maka kami pun bagi peluang untuk bercakap di atas pentas kami. Masa tu kami pun bantu kamu untuk bela, membebaskan kamu, pertahankan kamu. Sekarang kamu dah menang keluar baru saya, kamu hentam balik. Saya kata macam tu. Ada orang hentam saya kat situ. Saya pun tak berani nak lawan, nak sambung balik. Saya kata semoga Allah muliakan Tuhan, Allah ampun dosa Tuhan, semoga Allah muliakan Tuhan dengan semula-mulianya. Saya tutup terus, saya tak berani. Sebab tuan-tuan, dia takut punca kita, fitnah itu datang. Sebab tu hati-hati. Kita nak post sesuatu benda, takut perbuatan kita tu mengundang fitnah, mendatangkan atas sebab kita yang punya punca. Maka wal'ayazubillah, hati-hati tuan-tuan. Baik. Kemudian, sebab amal kita besok nak ditebuskan ni, nak dibayar kepala yang kita fitnah tu. Itu satu. Dan kita sedang menghina diri kita balik. Atau Allah sebut pada hadis kursi. Kata Allah, wahai manusia, lidah kamu umpama harimau, kata Allah. Wahai manusia, lidah kamu umpama harimau. Jika kamu lepaskan ikatannya, dia akan kembali terekam kamu. Atau kamu khol. Masya Allah. Dia sangka, aku tadi hentam dia puas hati aku. Aku katakan dia puas hati, padam muka. Sebenarnya, kata Allah, lidah kamu umpama harimau, kata Allah. Jika kamu lepaskan ikatannya, dia kembali terekam kamu, makan kita balik. Sebab kita kata-kata itu sebenarnya datang kembali kepada kita yang akan rugi nanti. Allah Rabbi, hati-hati tuan-tuan. Maka yang terbaiknya, mulut kita digunakan apa? Subhanallah. Sebab itu kita tak terlepas daripada buat salah silap. Maka sebab itu kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Maka satu ketika sahabat Nabi datang jumpa Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya mulut aku ini menyebabkan keluarga aku disakiti oleh kerana mulut aku ni, ya Rasulullah. Sahabat Nabi jumpa Nabi, ya Rasulullah, mulut aku ni menyebabkan keluarga aku ni tersakiti sebab mulut ni tak jaga, menyebabkan adik-beradik keluarga aku, kawan-kawan dan keluarga aku terasa hati sebab mulut aku. Jawab Nabi, apakah kamu tidak beristighfar? Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari. Kata riwayat sengaja 100 kali. Maka Nabi kata, kamu tak istighfar ke? Disebut contoh hadis Nabi, sesungguhnya orang yang beristighfar itu, yang dalam keadaan sentiasa beristighfar itu, seandainya dia mengulangi dosanya sab'a marrah, 70 kali, maka dia dianggap orang yang tidak berdosa. Atau kama qala. Masya Allah. Maknanya orang yang dalam keadaan sentiasa istighfar kepada Allah, jika dia sehari itu diulang dosa yang sama 70 kali. Tapi tak logik lah kita nak buat dosa sampai 70 kali.
Namun Nabi nak abang, anda kata kamu buat dosa sebanyak itu, 70 kali itu, 10 hari, benda yang sama kamu buat dosa, tetapi kamu dalam keadaan sentiasa beristighfar, maka kamu dianggap orang yang tidak berdosa. Subhanallah, tuan-tuan. Maknanya, peluang tetap ada untuk menebus diri atas dosa kita. Tapi jika kita tak ambil kesempatan, maka kita tenggelam dalam keadaan kita berdosa atas perbuatan kita. Wal'iyyazubillah. Hadirin yang dikasihi oleh Allah sekalian. Kemudian Nabi melalui lagi sebuah lubang yang kecil, keluar daripada lubang itu ke lubang yang besar. Dan lubang itu yang kecil itu ke lubang yang besar nak masuk kembali dan lubang yang kecil itu. Jadi benda yang luar biasa ajaib. Lubang yang kecil keluar binatang yang besar dan nak masuk balik lubang itu. Mana mungkin? Maka Nabi bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jawab Jibril, iaitu mereka yang orang yang berkata dengan perkataan yang besar, akhirnya dia menyesal dan dia tak dapat mampu menarik perkataannya kembali. Allah. Maksudnya ucapan, perkataan kita, kawal hati-hati. Betul kita tak boleh berkata lebih ke orang. Islam begitu menjaga hatta kita melawak, bergurau senda pun diambil kira. Haram hukumnya jika kita ambil pisau buat acah-acah nak tikam, berdosa, haram. Kita ambil ayak sejuk, kita tuang ayak, kita buat minum, kita buat macam arak, kita bergurau, berlakon, haram, berdosa. Jadi maknanya perkataan yang kita ucapkan itu berhati-hati. Kita akan ditanggungjawabkan atas apa yang kita ucapkan itu nanti. Wal'azibillah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena istighfar. Seorang tabi'in, dia sentiasa bawa buku catatannya. Bukan tujuannya untuk mencatat waktu kuliah atau apa orang kuliah atau tidak. Satu orang tabi'in, terserah ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, dia bawa buku catatan setiap hari. Setiap hari dia bawa buku catatannya dan ditulis tentang apa tuan-tuan? Tentang dirinya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia cakapkan. Bila balik malam hari, Ustaz Zamri, dia buka buku tu, maka dia akan beristighfar setiap apa yang dia cakap siang tadi. Subhanallah. Betul tu kita lena. Hak siang kita sembang sayur rendah kedai kopi ke, WhatsApp group ke apa sembang semua tu, kita tak istighfar pun apa yang kita buat siang tadi. Maka sebab itu tuan-tuan, sebelum tidur, maka kita lakukanlah usaha peluang untuk kita membersih diri kita dengan kita istighfar sebanyak-banyaknya. Tambah bulan Rajab ini, antara amalan zikir untuk kita minta ampun kepada Allah, iaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Zikirlah sebanyak 70 kali atau 80 kali. Dalam di mana ada pada rangkap dalam doa istighfar Rajab. Dalam buku Mahmud Syarif tu, dalam tu ada istighfar Rajab. Satu kalam doa zikir yang pendek, dia ambil yang itu sahaja pun boleh. Nak baca istighfar Rajab yang panjang pun boleh. Tak mampu yang panjang, ambil yang pendek. Pendek itu zikirnya minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 80 kali. Lebih pun tak apa. Jadi kita baca. Disebut dalam satu syarah oleh satu ulama mengatakan bahasanya Allah Ta'ala moga api neraka itu tidak menyentuh kita. Allah ampun dosa kita. Maka Allah suka orang yang sentiasa istighfar dan minta ampun kepada Allah. Maka baca amalan sepanjang Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ataupun yang lain, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, astagfirullahalazim. Maka pastikan sebelum kita tidur setiap malam, istighfar dulu 100 kali. Subhanallah, tuan-tuan. Semua ni saya sebut tujuannya untuk ingatan diri saya dan tuan-tuan. Kita ambil buah mutiara yang kita boleh petik untuk kita bekalkan kepada kita, untuk kita jadi setiap hari kita ini lebih baik daripada yang sebelum ini, tuan-tuan. Sebab peluang itu datang kepada kita, takkan ulang lagi untuk kita beramal. Maka ambil rebut sebaik-baik dan sungguh-sungguh untuk kita mengasalkan kita ni masih kurang lagi, kita banyak dosa, masih kurang lagi banyak dosa. Maka dia merasa, ya Allah, aku ni hina, dosa banyak, amal kurang. Jangan hanya bercakap saja, tak beramal. Satu orang sahabat sekawan saya dah meninggal pada masa yang terdekat yang lepas. Seorang kawan, saya pernah pesan pada dia, kawan lama, kata,
Jomlah semayang, pergi semayang. Balik nanti pergilah masjid, kat Cakap Jering tu ada semayang jemaah, dengar kuliah. Pergi dengar kuliah mengaji ilmu agama. Ustaz, saya bukanlah orang ngaji pandai ustaz, bukan orang pondok, bukan orang agama. Saya tak pandai agama. Saya kata, alasan tu isu Tuhan tak terima. 10 tahun lagi duk cakap macam tu isu Tuhan tak terima. Maka ambil kesempatan, berusaha untuk kita beramal. Semoga Allah bagi kita kepahaman kepada agama. Daripada hari pertama, hari demi hari, kita usaha dekat kepada Allah, balik kepada Allah. Maka Allah suka orang yang bersungguh-sungguh datang kepadanya. Moga Allah terima kita. Tapi alasan kita bagi, saya bukan orang alim, saya bukan orang pondok mengaji, saya bukan ustaz, saya bukan orang yang mengaji ilmu tinggi, saya orang biasa-biasa. Tuan-tuan, ayat itu tuan-tuan untuk melepas diri kita, untuk kita tidak beramal. Allah tak terima nanti. Maka semua orang berkelayakan yang sama untuk jadi soleh, untuk jadi mulia kepada Allah. Sebab bukan sebab alasan atau kelulusan, dia kelulusan agama, dia kena lebih sikit. Tidak tuan-tuan. Maka semua orang Allah punya bagi keperluan kepada kita tetap sama untuk jadi hamba Allah yang bertakwa, yang soleh. Hadirin yang kasih oleh Allah, akhirnya tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sampailah Nabi kepada Palestin, Masjid Al-Aqsa. Lalu hadirin yang kasih oleh Allah Taala sekalian, di situlah Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Jibril AS dengan keadaan diberikan 2 pilihan minuman, air susu dan juga arak. Maka Nabi ambil susu dan Nabi minum. Kata Jibril, kamu wahai Muhammad memilih dengan pilihan yang benar, iaitu kesucian. Dan Nabi diberikan tanggungjawab untuk solat bersama dengan seluruh Nabi-Nabi, dan Nabi menjadi imam kepada para Nabi dan juga pada Rasul yang lain. Itu menunjukkan bahawasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang diberikan keutamaan daripada seluruh Nabi-Nabi. Satu syarah yang saya terperanjat sekali, disebut Nabi Musa AS pernah tanya kepada Allah. Nabi Musa pernah tanya kepada Allah, wahai Allah, kenapakah Muhammad itu begitu mulia sekali daripada aku? Apa kelebihannya? Apa keistimewaannya sampai Muhammad itu menjadi kekasihmu dan lebih daripada Nabi-Nabi yang lain? Maka jawab Allah kepada Nabi Musa AS, sesungguhnya engkau beramal untuk dapat redha aku, kata Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah sebut, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, surah Ad-Duha. Wadduha walal iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal aqit sampai ayat wala sawfa yu'ti. Dia nak sebut lupa. Sampai ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maksud ayat itu Allah Taala kata wala sawfa yu'ti, Allah akan memberi kepada Nabi Muhammad apa saja sampai Nabi redha, sampai Nabi suka. Yakni Nabi meminta untuk umat baginda di hari kiamat nanti untuk masuk syurga, diberi syafaat. Maka Allah sebut pada ayat surah Ad-Duha, Allah katakan di situ wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Yang menyebabkan kata ditanya soalan tadi, kenapakah Muhammad itu, apakah kelebihan istimewanya? Allah sebut wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Allah akan beri kepada Muhammad apa sahaja sampai Nabi redha, sampai Nabi suka. Allah, kerana Allah kasih sayang kepada Nabi kita. Jadi engkau wahai Musa beramal untuk dapat redha aku, tapi aku ini kepada Muhammad itu akan beri apa saja sampai Nabi itu seronok suka, maka aku kan pun seronok suka. Macam seorang anak yang mana anak bongsu, ini anak yang sulung. Sulung ni dia buat kerja nak bagi mak tu seronok, bagi mak tu suka kepadanya. Tapi hak bongsu ni punya sayang sekali, Ustaz Zamri, mak ni akan buat apa saja nak bagi anak tu seronok. Beza kalau tuan-tuan ada anak, anak ni, ayah ni, abah ni dengan adik tu tak apa, hanya kata macam tu, adik hang bongsu kan. Ni kalau kami ni kena buat apa-apa semua tak boleh. Apa yang abah suka baru kami boleh buat. Adik ni apa pun tak apa, apa saja adik nak, abah pun buat semua. Abah ikut semua apa adik nak. Beza tuan-tuan.
Beza. Di sini Nabi Muhammad SAW baginda, Allah Ta'ala akan buat apa saja. Yang ni di antara sebut di situ persyarah dalam Syekh Nuruddin menyebut tentang Allah Ta'ala akan memberi kepada Nabi keizinan untuk Nabi mengambil syafaat dan menyelamat dan membawa umat baginda daripada neraka itu untuk dibawa masuk semula ke syurga sampai Nabi puas hati, maka Allah Ta'ala pun gembira. Jika Nabi gembira, Allah pun gembira. Tuan-tuan, siapa Nabi itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa? Nabi kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan-tuan, maka begitulah keadaannya yang Nabi ini mendapat keutamaan. Lalu Nabi pun dibawa oleh Jibril naik langit yang pertama, iaitu langit dunia yang pertama. Dan Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat yang menjaga pintu langit. Setiap pintu langit itu ada nabi-nabinya, ada malaikatnya. Malaikat bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah yang bersama kamu?" "Kamu siapa?" "Aku Jibril." "Siapa bersama kamu?" "Muhammad." "Apakah dia diutuskan?" "Dia telah diutuskan." Jawab Jibril, "Ya, beliau telah diutuskan." Setiap pintu langit ini ada malaikat yang tunggu pada setiap pintu langit, dan malaikat akan tanya kepada Jibril untuk ditanya, "Siapa kamu bawa? Siapa kamu?" "Aku Jibril." "Siapa yang kamu bawa tu Muhammad Rasulullah?" "Akan dia diutuskan?" "Iya, dia diutuskan." Sila naik. Maka di sinilah tuan-tuan, Nabi pernah kata kat Muaz bin Jabal. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, "Wahai Muaz, sesungguhnya setiap langit itu ada pintu-pintunya. Maka setiap pintu itu ada malaikat yang menanti. Maka setiap amal kita dibawa naik ke langit yang pertama, naik langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh. Setiap langit itu ditanya, pada amal ini ada tak padanya ghibah? Langit pertama tu ditanya oleh malaikat, amalan kamu bawa hari ini amalan siapa? Simpulan bin simpulan. Cek dalam amalannya, ada tak ghibah mengumpat? Jika ada, ambil amalan tu, baling balik pada dia. Tak lepas langit pertama. Allah, tuan-tuan. Langit yang kedua, dicek pada amalan lain. Ada tak padanya sifat dengki? Langit yang ketiga, keempat, kelima. Ada tak pada sifatnya bangga diri, ujub dan minta dipuji? Sampai ke muncak, sampai melepasi langit yang ketujuh. Amalan ibadah oleh malaikat, gegap gempita, bunyi bak lebah, bercahaya, naik ke langit, melepasi langit yang ketujuh, sampai depan Allah sekali. Jika amalan itu amalan orang yang soleh atau amalan yang hebat, malaikat semua mengeringi, buat pengantin, bercahaya, gegap gempita, bunyi macam lebah. Hebatnya amalan ini, naik sampai depan Allah. Maka Allah berkata, "Wahai malaikatku, sesungguhnya kamu melihat amalnya, tapi aku," kata Allah, "melihat hatinya. Dia beramal bukan kerana aku, dia beramal kerana syurgaku." Allah. Maka kembalikan amal itu kepadanya. Walaikumsalam. Tuan-tuan, sebenarnya ambil sifat ikhlas beramal itu untuk siapa? Untuk Allah. Wassalli fadl an syai' arba'at al-ma'mun adaan lillah, bukan lil jannah, lillah. Maka beramal kita untuk Allah. Satu ketika Hasan Al-Basri bersama dengan Rabi'ah Adawiyah, mereka ini merupakan orang yang disebut sebagai wali Allah, ada karamah. Maka Hasan Al-Basri dalam satu kisah itu menghampar tikarnya di atas air permukaan, terapunglah dia. Lalu naik duduk di situ di atas permukaan air itu, berkata kepada Rabi'ah Adawiyah, "Wahai Rabi'atul, mai naiklah di atas tikarku ini untuk kita bersama-sama beramal di ibadat di sini." Maka Rabi'ah Adawiyah pula ambil tikarnya, dia hampat di atas udara, terapung-apunglah, lagi hebat. Maka berkatalah Rabi'ah Adawiyah, "Wahai Hasan Al-Basri, mai naik atas aku, sila kita naik amal tangan ni." Maka Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala terasa begitu sekali malunya kerana tak dapat mencapai tahap yang tinggi seperti mana Rabi'ah Adawiyah itu. Maka berkatalah Rabi'ah Adawiyah, "Wahai Izman Hasan Al-Basri, jika diukur atas karamah, sesungguhnya ikan dan burung lebih lagi hebat daripada kita, daripada terbang di udara dan di atas dalam air. Sesungguhnya amalku ini bukan kerana karamah. Amal bukan kerana karamah, tapi kerana Allah Ta'ala.
Sesungguhnya amalku bukan tujuan untuk tebus diri daripada neraka, dan amalku bukan untuk dapat syurga. Tapi kata Rabi'atul Adawiyah, tetapi amalku kerana cinta kepada Allah Ta'ala. Allah lagi tuan-tuan. Sebab itu, maka balik pada tadi, pintu-pintu langit ini ada malaikat yang menjaganya, dan amal kita akan melepasi setiap pintu ini. Malaikat akan cek amal kita. Ada tak ghibahnya orang ini, ada tak mengumpatnya, ada tak dia dengkinya, sifat bangganya, ujub, takbur, minta dipujinya. Tuan-tuan, sampai halusi, sampai Allah tanya, amal ini wahai malaikat, kamu tengok amalnya yang hebat. Tapi aku tengok hatinya beramal untuk semata-mata nak dapatkan pahala. Dia beramal semata-mata nak minta syurga. Subhanallah. Maka patut tuan-tuan, maka Allah nak ambil hati yang beramal benar kerana Allah. Subhanallah. Hadirin sekalian, maka begitu bersungguh-sungguh Allah nak melihat hamba ini benar-benar. Lalu disebut pada ayat kita baca awal tadi, kenapa Allah sebut bi'amrihi, maha suci Allah memperjalankan hambanya. Sebab hamba ni sifatnya beramal bukan minta dibalas. Hamba bukan minta upah. Diberi makan, dia makan. Tak diberi makan, dia pun diam. Sebab hamba tak layak untuk minta upah kepada amalnya. Subhanallah. Sebab dia beramal kepada siapa? Kepada yang maha kaya. Maka tak layak dia minta. Apakah kamu tak percaya kepada aku? Contoh orang yang kaya, Pak Long main masa mesyuk rumput. Maka Pak Long tu tanya, ataupun kita Mat, main rumah saya besok mesyuk rumput. Yang Pak Long tu orang kenal, dia orang kaya di kampung tengah ni. Maka Pak Mat tu tanya, Pak Long, upah berapa Pak Long upah? Upahnya berapa? Ada upah tak? Sehari sepagi mesyuk rumput berapa? Maka Pak Long tu kata, hang tanya kepada aku berapa upahnya? Apakah hang tak percaya kepada aku? Sedangkan aku ini orang yang tidak pernah mengampunkan orang yang datang kepada aku, akan beri kepadanya. Begitu keadaannya. Bila kita datang kepada Allah, maka kita tak perlu kita berkata demikian. Beramal saja sudah. Sedangkan Allah Ta'ala maha kaya, pasti ada balasannya. Namun Allah nak kita benar-benar beramal kepada Allah. Hadirin sekalian, kemuncaknya naiklah Nabi sampai kepada Allah Sidratul Muntaha. Dan kemuncak sekali tuan-tuan, Allah perintah kepada Nabi untuk menerima amalan solat, yang mana kita nak sebut pada malam ini semata-mata kemuncaknya dengan waktu yang kita sudah sentuh ini. Solat itulah merupakan hadiah terbesar daripada Allah kepada kita. Maka hadiah terbesar itu kita nak letak tepi-tepi longkang. Hadiah terbesar itu kita nak buat lebih kurang saja. Kita beli kereta mahal, kita mesti basuh, jaga, sebab mahal nilainya. Kita beli handphone kita yang mahal, jaga nilai mahalnya. Maksud kata, benda yang berharga ini kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab itu kata dalam kitab Hikam disebut, barang siapa tahu ketika dia solat, dia sedang bercakap dengan siapa. Jika dia tahu, kata ulama disebut kitab Hikam itu, dia takkan berhenti solat sebab dia sedang bercakap dengan Allah. Ketika dia solat, malaikat berbaris daripada kepalanya sampai kepada langit. Berbaris kerana memberi penghormatan kepadanya, kerana Allah memenang kepadanya. Orang yang solat itu, malaikat beri penghormatan, berbaris untuk Allah turunkan rahmat mencurah-curah sampai kepadanya. Dan itu menunjukkan betapa nilai tingginya solat. Dan yang paling kemuncak sekali tuan-tuan, sesungguhnya para malaikat itu, mereka solat. Saya tutuplah. Mereka itu ada yang solat dengan cara mereka yang Allah letakkan. Ada yang rokoklah dia selama-lamanya. Ada malaikat yang sujudlah dia selama-lamanya. Ada yang malaikat yang i'tidal atau qiyam, atau duduk atau ada sujud. Mereka buat perbuatan itu, satu perbuatan itu selama-lamanya. Maka itu semua merupakan kemuliaan Allah. Allah beri kepada setiap malaikat itu untuk beramal atas satu perbuatan sahaja. Rokoklah dia. Maka kasih lagi Allah kepada Nabi kita dan umatnya. Allah himpunkan seluruh perbuatan amal malaikat itu diletak dalam satu solat. Apabila kita solat sahaja, kita telah melakukan seluruh perbuatan malaikat, dan seluruh kemuliaan yang ada pada malaikat itu dihimpunkan dalam satu solat. Bila mana kita solat saja tuan-tuan,
cinta sangat mulia. Kerana seluruh amalan malaikat itu diletak dalam satu solat. Bila kita solat, semua ada pada kita. Maka sebab itu, tak kenal maka tak cinta. Solat itu sangat berharga. Tuan-tuan, banyakkanlah solat. Subhanallah. Akhir kata tuan-tuan, minta maaf. Sungguhnya atas kecintaan Allah, Allah jadikan peristiwa ini Nabi Musa memberi teguran kepada baginda, minta kurangkan daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Walaupun demikian dikurangkan 50 waktu kepada 5 waktu, pahalanya tetap sama seperti 50 waktu juga. Subhanallah. Begitu sekali Allah bagi kepada kita kemuliaan, kita ambil mudah dan ambil lebih kurang sahaja. Solat itu kita tak jaga sungguh-sungguh, kita buat tak bersungguh-sungguh, kita biar. Maka orang yang benar-benar nampak, dia akan jaga solatnya, tunggu solatnya dan perelakkan solatnya. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah berkati kita. Saya minta maaf mengambil masa yang panjang pada malam ini untuk saya sebut apa yang ingin saya sampaikan dengan izin Allah. Semoga-moga Allah bagi kita taufik dan hidayah. Astaghfirullahalazim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل وسلم على عبدك نبيك رسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة بخير حساب بخير عذاب ببركة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekian tuan-tuan, minta maaf mengambil masa tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Takbir. 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 Walillahil hamd.